Okay, 23 tolak saya diorang, tolak cikgu Afiqah. Kita ada cikgu praktikal lah kita panggil, yang datang dalam kita punya meet. Cikgu kalau perasan ada nama Wan Nur Afiqah ya? Ya saya cikgu. Cikgu Afiqah ni dulu ex-student sekolah kita dulu. Sekarang dia bakal jadi cikgu insyaAllah. Okay, kita ada 23 tolak 3 orang, saya 2, cikgu Afiqah 1, jadi 20 orang. Okay, bolehlah mula. Yang lain tu tengok-tengok pandai Lila kot. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Semua sihat? Mesti sihat. Tak mesti ada masa cikgu, saya terlajak tidur kan sejuk hujan. Okay. Hari ni kita nak teruskan dengan bab 2. Okay, hari Selasa hari tu kita dah belajar pasal apa? Kita dah belajar pasal apa? Bab 2 hari tu, topik yang awal-awal bab 2. Pangkalan data. Okay, tajuk pangkalan data. Okay, lagi ya? Lagi? Apa? Pangkalan data apa? Mula-mula kita belajar apa? Lupa dah. Apa maksud data? Apa maksud maklumat? Lagi? Ciri-ciri penting. Okey. Ciri-ciri pangkalan data. Yang baik apa? Kepentingan. Apa? Ciri-ciri pangkalan data yang baik apa? Ciri-ciri pangkalan data. Ada 3. Integriti data tu ke cikgu? Apa dia? Integriti. Ya, itulah. Mesti pangkalan data tu mesti ada integriti data. Lagi apa? Ketekalan data. Ketekalan mesti. Contoh ciri pangkalan data yang baik mesti mempunyai ketekalan data. Lagi? Kelewahan data. Ya, mesti kurang kelewahan data dalam pangkalan data tersebut. Itu adalah ciri-ciri pangkalan data. Okey. Lagi kita belajar apa? Model kan? Okey, model ada berapa? Model pangkalan data? 4. 4. Apa dia? Hierarki. Hierarki. Rangkaian. Hubungan. Dan last sekali? Berorientasikan objek. Okey, berorientasikan objek. So, hari ini kita akan ke subtopik yang baru iaitu 2.13. Awak akan belajar apa itu entity, awak akan belajar apa itu attribute, set hubungan dan kekardinalan dalam pangkalan data. Benda-benda ni awak kena ambil fokus sikit. Sebab dalam projek awak nanti, okay, projek saya akan terang minggu depan, hari Khamis, hari ni juga macam ni. Okay. Awak akan buat benda ni, awak kena lukis entity, awak kena lukis attribute, awak kena kenal pasti entity terlibat, apa attribute yang terlibat. Okay, lepas dah buat entity attribute, apa set hubungan dia. Okay, apa kekardinalan di antara entity ni dengan entity tu. Nanti kita akan belajar dengan lebih detail. Sebut entity mesti orang fikir. Kalau sebut entity awak fikir apa? Hantu. Hantu kan? Entity. Benda yang entity, hantu. Mesti fikir hantu. Ni bukan hantu. Nanti kita tengok satu persatu. Okey, apa maksud entity? Jangan tulis pula soalan nanti. Apa maksud entity? Okey, hantulah apa bukan ya? Dia merupakan satu objek unik dalam sesuatu persekitaran. Persekitaran misalnya kita lah. Contohnya dalam rumah. Okey, apa objek yang ada dalam rumah? Itu contohnya. Okey, entity adalah jadual dalam pangkalan data. Macam yang kita belajar minggu lepas. Kita belajar ada nama jadual buku kan? Lepas tu ada jadual dekat sini kan? Betul tak? Minggu lepas hari apa? Hari Selasa. Kan kita ada nama buku kat sini kan? Lepas tu ada table, ada nama buku, nombor ISBN, ada nama buku, ada pengarang. Betul? Betul. Okey. Buku inilah kita nama dia entity. Entity tu nama jadual. Okey dah. Bila sebut, apakah nama jadual? Apakah entity? Itu adalah benda yang sama. Okay. Bila dia di dalam penormalan ataupun dalam pangkalan data yang kita tulis ni, nanti kita awal-awal ni kita panggil entity. Bila dia dah masuk dalam
pangkalan data yang sebenar, kita panggil dia nama table. Kita tak panggil entity dah. Bila dia dalam ERD, kita lukis, bila kita lukis, kita panggil dia entity. Ini entity. Tapi bila dia berada dalam pangkalan data, okey, kita panggil dia table. Itu benda yang sama. Selalunya budak confuse. Ingat entity dengan nama jadual adalah berbeza. Okey. Contoh, apakah objek yang terdapat di pusat sumber sekolah? PSS. Bising anak saya. Okey. Apakah objek? Fikir apa objek yang ada. Objek tu boleh termasuk orang, boleh termasuk benda, boleh termasuk apa-apalah objek. Okey, apa? Buku cerita. Yes, buku. Okey, buku. Okey, objek ni ada buku, buku cerita. Okey, buku. Lagi? Meja. Meja. Ataupun peralatan. Lagi apa? Rak buku. Rak buku. Lagi kalau orang? Manusia. Pengawas pusat sumber. Pengawas PSS. Itu adalah contoh objek dalam persekitaran. Dalam persekitaran, contohnya persekitaran pusat sumber. Itu adalah entiti lah. Kita ada buku pengawas PSS, peralatan. Kita ada bilik, ada pembekal buku. Okey, itu adalah entiti. Dalam ERD, okey, dalam ERD, dalam hubungan, bentuk entiti adalah bentuk 4 segi ni. Bentuk dia macam tu. Lepas tu tulislah. Contohnya entiti buku. Saya cadangkan entiti tolong tulis dalam huruf besar. Huruf kecil pun tak salah. Tapi biasakan tulis huruf besar. Sebab nanti ada atribut dia baru kita tulis huruf kecil. Okey, jelas setakat ni entiti? Jelas. Okey, jelas, good. Ada soalan terus tanya ya. Lepas tu kalau malu pun tak apalah tanya di luar GM pun tak apa. Tengok orang dia malu. Okey, kita dah belajar entity. Awak dah tahu entity, sekarang kita masuk pada attribute. Attribute ni apa? Attribute ni data deskriptif. Data deskriptif yang menerangkan tentang ciri-ciri entiti. Kita dah ada entiti. Lepas tu attribute ni lah yang akan terangkan. Attribute ni adalah data deskriptif yang akan terangkan ciri-ciri entiti. Contohnya buku kan? Buku. Kita belajar minggu lepas kita ada buku. Lepas tu kita ada attribute apa? Buku ada attribute apa? Ada nombor buku, ada nama buku, ada apa lagi? Kalau buku, ciri-ciri buku ada apa? Nama pembekal, nama penulis. Itu adalah ciri-ciri entiti ataupun ciri-ciri untuk entiti buku. Okey, attribute adalah medan. Kita belajar hari semalam, minggu lepas, hari Selasa kan? Apa itu medan? Apa itu record? Dalam jadual bagi pangkalan data. Okey, attribute dan medan adalah satu benda yang sama. Sama juga entiti dengan jadual, benda yang sama dengan nama jadual. Okey, contoh. Apakah ciri-ciri untuk menerangkan entiti buku? Okey. Okey, buku. Okey, apa ciri-ciri dia? Okey, tolong bagi. Apa ciri-ciri dia? Penerbit. Nama tajuk. Okey, nama tajuk. Nama buku lah. Okey. Lagi? Tapi ada saya dengar tadi penerbit. Lagi? Pengarang. Penulis. Penulis, pengarang dan sebagainya. Lepas tu kita ada nombor buku. Jadi kena unik kan? Okey. Ini kita dah belajar minggu lepas. Okey. Attribute dia sama dengan medan kan? Ini adalah attribute. Okey, simbol dia. Macam tu. Simbol dia bentuk oval. Okey. Kalau entity bentuk macam ni, dia bentuk macam ni. Okey, attribute bentuk dia macam ni. Okey, jelas setakat ni? Entity dan attribute, ada soalan? Tak
Tak ada? Tak ada, okey. Okey, kita dah belajar entity, kita dah belajar attribute, kita akan tahu pula set hubungan. Sebab kita nak buat hubungan di antara lebih entiti. Sebab dalam pangkalan data dia tak boleh ada satu entiti, tak boleh ada satu jadual. Dia mesti ada banyak jadual baru dia jadi pangkalan data. Okey, set hubungan. Set hubungan ni adalah perkaitan di antara satu entiti dengan entiti yang lain. Maksudnya kita nak buat hubungan di antara dua atau lebih entiti. Atau lebih entiti. Contoh, okey, kita ada entiti murid. Okay, entiti murid, dia punya atribut dia, kita ada nombor KP, kita ada nama, kita ada kelas. Dan satu lagi entiti, kita ada entiti buku. Entiti buku, kita ada atribut nombor ISBN, tajuk buku dan kita ada penulis. Okay, kita ada dua entiti. Satu entiti apa? Murid. Murid dan satu lagi entiti? Buku. Buku. Okey. Bentuk hubungan adalah bentuk diamond. Okey, macam dalam algoritma awak kita bentuk syarat kan. Bentuk diamond. Okey. Lepas tu dia mesti ada satu perkataan okey, untuk menunjukkan hubungan. Apa hubungan yang dibuat? Perkataan ni mesti dalam bentuk kata kerja. Dia masuk BM sikit, kata kerja. Contohnya murid pinjam. Pinjam tu kata kerja lah. Murid ada tu kata kerja lah. Dia mesti kata kerja. Okey, murid, jadi hubungan dia murid pinjam apa? Buku. Ya, yang ini pun nanti awak kena fikir. Ini baru dua entiti. Kalau dalam projek awak nanti mungkin ada 4 atau 5 entiti. Okey. Jelas akak ni? Okey, kalau set hubungan bentuk dia bentuk diamond. Kalau dalam soalan dia tanya, okey, apakah set hubungan di antara murid dan buku? Letaklah. Okey, pinjam. Itu set hubungan. Kalau dia suruh lukiskan set hubungan di antara murid dan buku. Jadi awak lukis semua. Mesti ada entiti, mesti ada atribut, mesti ada hubungan dan dia punya garisan tu pun kena ada. Okey, boleh saya teruskan? Boleh. Itu dah set hubungan. Simbol set hubungan bentuk diamond. Okey, lepas tu kita dah bila ada entiti, bila ada attribute, lepas tu ada set hubungan, lepas dah lengkap semua tiga, kita kena letak kekardinalan. Apa dia kekardinalan ni? Kekardinalan adalah jenis hubungan. Dah ada hubungan, okey. Lepas tu pula jenis hubungan ada 3 pula. Okey, mungkin ada yang pertama satu ke satu ataupun one to one. Okey, sekarang ni kita pakai simbol ni. One, ni. Satu ke banyak, one to m. One to many, satu ke m. Banyak ke banyak, m. Kita tak panggil m to m, kita panggil m to n. Tapi sebut many to many. Kita ada one to one, kita ada one to many, kita ada many to many. Okay, ini pun kena hafal. Biasanya dia tanya, okay, ada berapa jenis kekardinalan dan nyatakan, tulis. Ataupun dia akan bagi satu lukisan set hubungan. Dia, dalam soalan dia tanya, apakah jenis hubungan pada gambar rajah di atas? Awak kena pasti itu one to one ke, one to many ke, many to many. Kita tengok satu persatu. Contoh, murid mempunyai kad PSS. Satu ke satu. Maksudnya satu ni seorang murid mempunyai satu kad PSS. Satu kad PSS, kalau kita baca terbalik pun, okey. Satu kad PSS dipunyai oleh murid, seorang murid. Dia tak boleh ke satu kad yang sama kita kongsi banyak murid? Boleh tak? Tak. Macam juga IC. Seorang rakyat Malaysia mempunyai satu IC. Jadi dekat sini awak kena fikir yang logik. Memang kena berfikir kat sini. Tak boleh main hentam kromo je. Tapi kalau dia tak tahu sangat, tulis je lah. At least kalau macam salah
Patutnya Wan, kalau salah pun 1 markah sini. Kalau tak ada kekardinalan. Tak buat pun 1 markah. Buat je. Kod latih tiba betul walaupun tak tahu kan. Kalau boleh cuba fahamkan dan tahulah. Okey, kita ada pembekal mengedar buku. Okey, maksudnya sini seorang pembekal mengedar banyak. Mengedar apa? Buku. Mengedar banyak buku. Okey, banyak buku diedar oleh satu pembekal. Tak kala satu pembekal orang yang bekalkan buku ada 1 buku je. Mesti dia ada banyak buku kan. Mungkin dia ada buku geografi, buku fizik, buku sains komputer. Okey, jadi sekat itu awak boleh kita kena berfikir sikit. Dan kita tengok minute to minute. Banyak murid meminjam banyak buku. Okey, banyak buku dipinjam oleh banyak murid. Maksudnya murid boleh pinjam banyak buku. Okey, dan 1 buku tu boleh dipinjam ada banyak apa? Banyak murid. Okey, banyak buku boleh dipinjam oleh banyak murid. Itu maksudnya. Cara baca dia, kalau terbalikkan awak jadi ayat apa panggil ya? Pasif. Ni aktif kan pasif. Tengok dia BM pula. Kalau pun dipinjam. Okey, murid meminjam buku. Kalau kita terbalikkan, buku dipinjam murid. Biasanya kita akan baca dari kiri. Okey, yang kalau menghadap awak, kalau menghadap komputer kita, kirilah murid kan, kiri ke kanan. Jadi yang kiri itulah yang kalau panggil dalam bahasa kita berkuasa kepada yang tu. Dia yang buat sesuatu ke atas itu, ke atas yang entiti yang sebelah kanan. Okay, tak apa. Nanti awak akan dapat yang lebih detail. Okey, satu ke satu yang ni. Cuba tengok. Kita ada satu kad PSS. Kad tengok. Satu kad, satu murid je. Okey. 0311251057 tu siapa? Chong Wei. Maksudnya kad Chong Wei K001. Tak boleh kad K001 milik Chong Wei dan Siti Sarah. Tak boleh. Dia kena satu kad, satu murid. Okay, tengok. Satu ke banyak? Tengok tu dia katakan kita ada pembekal. Pembekal kita nama syarikat kita. Okey, katalah saya koperasi sekolah. Okey. Saya nak beli buku dari satu pembekal ni. Okey. Pembekal ni nama syarikat kita. Okey, ID dia P01. Okey, P01. Okey, saya nak beli 2 buah buku. Okey, maksudnya lebih besar itulah. Banyak buku daripada syarikat kita ni, iaitu buku Fantastic Beasts dengan Hunger Game. Tengok. Dia ada apa? Satu pembekal tapi dia boleh jual apa? Dia boleh bekalkan kat koperasi saya apa? Lebih baik apa ayat yang sesuai. Cepat. Satu pembekal boleh membekalkan kepada koperasi saya lebih dari satu buku. Itu banyak. Bila lebih daripada satu, banyaklah. Kalau 2 tu dia kira banyaklah. So jelas? Faham tak sekarang ni? Faham. Jelas. Tak apa. Nanti buat latihan dalam buku purple tu baru nampak. Okey, kita tengok banyak ke banyak. Okey, banyak ke banyak ni. Okey, bila tengok banyak ke banyak ni nanti dia akan wujud satu lagi kunci komposit. Tapi tak apa, yang tu masa projek nanti belajar. Bila hubungan M to N confirm akan ada kunci komposit. Okey. Tengok murid meminjam buku. Contohnya okey. Buku Fantastic Beasts boleh dipinjam oleh banyak pelajar. Okey, buku Hunger Game pun boleh dipinjam oleh banyak pelajar. Berdasarkan nombor IC tu. Sama juga dengan okey, banyak pelajar, contoh nombor IC 010611 tu boleh meminjam banyak buku. Lebih daripada satu tu banyaklah. Kan tengok ni.
Dia pinjam buku ni dengan buku ni. Dan buku J.K. Rowling ni boleh dipinjam oleh 2 orang. Buku ni pun boleh dipinjam oleh 2 orang. Itu dia panggil banyak ke banyak. Seorang murid boleh pinjam banyak buku. Satu buku boleh dipinjam oleh ramai murid. Ataupun banyak murid, banyak buku boleh dipinjam oleh ramai murid. Okey. Tengok dia boleh pinjam banyak buku. Okey, kekardinalan boleh dipecahkan kepada 1 to m kerana satu medan tidak sesuai mempunyai lebih daripada satu data. Okey, medan yang mempunyai banyak data akan menyebabkan kesukaran untuk membuat proses carian penyelenggaraan. Jika terdapat perubahan pada salah satu nombor KP, sukar untuk buat betulan. Sebab tu saya kata bila ada M to N, kita akan buat kunci komposit. Kalau tidak, nanti jadi macam ni lah. Menyebabkan kesukaran untuk membuat proses carian. Itu tak apa, nanti masa projek awak akan nampak dengan lebih jelas. Dan satu lagi, jarang-jarang berlaku kekardinalan 1 to 1. Jarang sangat berlaku. Tak pernah lagi lah. Kakak buat projek tak pernah jumpa lagi 1 to 1. Biasanya 1 to many ni sangat banyak lah. M to N pun ada satu. Sebab kita libatkan banyak data, kita libatkan banyak entiti. Jadi memang akan wujud ni, M to N. Okay, yang penting sekarang awak perlu tahu, okey, ada berapa jenis kekardinalan? Berapa jenis kekardinalan? Berapa jenis hubungan kita ada? 3. 3 apa? 1 ke 1. 1.1 lagi? Bukan 1.1. 1 to 1. 1 ke 1. Dan titik tu kita panggil ke lah. Kita panggil ke. Lagi? 1 to 1 ataupun 1 ke 1 lagi? 1 to many. 1 to many lagi? Many to many. Many to many. Okay, kita ada 3. Jadi awak kena ingat lah. Okay. Itu mungkin semasa sebut perlu wujudkan jadual ketiga. Ni saya kata jadual ketiga. Jadual ketiga ni nanti kunci komposit tu. Nak bagi pening-pening lagi? Kita wujudkan meminjam terus jadi kunci komposit. Kenapa dikatakan kunci komposit? Kunci primer dekat table murid dan kunci primer dekat table buku, dia akan berada di satu table yang baru yang kita akan wujudkan. Okay, bila nanti kita akan ada ni lagi lah table yang attribute yang akan wujud. Bila dah ada entiti baru, mesti akan ada attribute yang wujud. So attribute yang pertama kita akan ambil kunci setiap table yang kita buat hubungan. Okay, lepas tu baru kita akan wujudkan. Memang benda ni kena fikir secara logik. Nanti kan yang nama-nama attribute ni semua awak yang kena fikir. Tak akan sama dengan kawan sebelah awak. Sebab kadang-kadang berbeza. Cara pemikiran kita berbeza. Okey, satu pangkalan data katalog filem telah diwujudkan untuk menyimpan maklumat tentang filem. Setiap pelakon dan pengarah filem mungkin terlibat dalam sebuah filem atau lebih. Menjual. Okey. Yang ini macam katalog filem. Setiap pelakon dan pengarah mungkin terlibat dalam sebuah filem. Okey, cuba buat ini. Kenal pasti 3 entiti. Okey, senaraikan attribute. Okey, daripada entiti tu, okey, senaraikan attribute. Kan ke berapa 10 minit. Tak apa, yang ni jadikan kerja rumah. Okey, saya screenshot nanti saya masuk dalam grup. Sekejap, saya buat sekarang. Bukan saya lupa. Masuk kata 5 pula. Okay, saya dah send. Okay, kita dah habis. So tengok dalam buku purple. Dalam buku purple. Okey. Okey, dalam buku purple yang minggu lepas saya dah bagi latihan kan muka surat daripada muka surat
Enam. Tiga. Muka surat apa? 3 tu kan? Okey, 3 baca. Okey, muka surat 3 sampai muka surat 9 kan? Okey, ada masalah muka surat 3 dan muka surat 9 yang perlu dibincangkan sebelum kita pergi ke muka surat 10 dan seterusnya? Ada soalan? Ada masalah yang nak tanya? Tak dapat jawapan ke? Page 3? Dapat. Dapat semua kan? Okey. Page 4. Dapat. Okey, dapat semua. Okey, page 5. Dapat. Okey, entiti kita ada integrity entity. Yang ni awak akan cari sendiri maklumat ya, integrity rujukan dan integrity domain. Okey. Number 6, page 6. Dapat semua? Page 6. Yang tu saya tak faham. Yang mana? Yang tu saya tak faham. Yang mana tak faham semua? Yang pelanggan ejen tu. Oh, okey. Definisi, okey. Kelewahan data terjadi apabila apa? Data yang sama disimpan pada lokasi yang berbeza. Cuba tengok. Kita ada pelanggan, kita ada ejen. Okey, nombor telefon ejen disimpan pada rekod pelanggan dan juga rekod ejen. Ini yang dikatakan data yang sama tapi disimpan pada lokasi yang berbeza. Itu lokasi pelanggan dan lokasi ejen. Okey. Kita tengok tuan. Okey, kelewahan data akan menyebabkan data tidak konsisten. Data tidak konsisten berlaku apabila kita mengubah nombor telefon ejen pada rekod ejen. Okey, contohnya kita nak ubah, okay, kita ada table pelanggan. Kita ada Allahu Akbar. Tengok pusing. Ada satu tab ni memang okey. Kita ada table dia. Okey, lepas tu kita ada table dia pun ada telefon ejen kan? Okey. Lepas tu dekat ejen pun kita ada telefon ejen juga. Kita ada telefon ejen. Okey. Kalau kita nak buat perubahan, contohnya apabila kita nak ubah nombor ejen pada rekod, kita nak buat ni, kita ada tersalah, patutnya nombor telefon dia lain, kita patutnya nombor telefon dia hujungnya kosong tapi kita pergi type 9, biasa dah typo kan. Okey, lepas tu kita nak ubah lah, kita nak ubah nombor telefon ejen tu tapi kita hanya ubah dekat table ejen sahaja. Okey, kita terlupa nak ubah dekat table pelanggan. Jadi apabila kita membuat report menyebabkan data tu berbeza, contohnya ejen dia Ali. Ejen Ali ya. Okey. Ada ejen Ali. Ejen Ali sepatutnya nombor telefonnya 0123. Tapi dekat sini 01 masih 0124. Padahal nombor telefon Ali ni nombor telefonnya sebenarnya 0123. Itu maksudnya data tak konsisten. Sepatutnya nombor telefon ejen tak perlu berada di table pelanggan, dia hanya perlu berada di table ejen sahaja. Okey, jelas Intan? Jelas, maksudnya dia berbeza je lah. Berbeza. Jadi nanti masa buat projek pun nanti pun bila sebab tu kita kena ada penormalan. Nanti kena buat penormalan. Kalau kita tak buat penormalan, memang tak normal lah. Tak normal lah awak punya table. Okay, nanti kita akan buang ni. Dia adalah rumus dia, rumus sifir-sifir dia. Kita kena buang ni, kita kena ambil ni, buang ni, ambil ni. Dan dapatlah last sekali data satu table yang normal. Jadi kecil kan dalam kotak tu sebenarnya contoh. Itu contoh. Oh, saya kena buat. Awak nak isi Awak ingat nak isi nama pelajar atau apa? Nama pun tulis contoh Intan. Contoh satu. Saya tak perasan. Okey. Okay, contoh dua ada masalah ke kepentingan mengelakkan kelewahan data? Tak ada. Tak ada okey. Page 7. Yang bawah ni awak dapat 3 NF. Ini adalah penormalan data. Biasanya kita akan buat seperti 3 NF je peringkat sekolah. Kalau peringkat U semua pernah jadi sampai 4 5 NF. Tapi bila lagi banyak table, lagi banyaklah NF-nya. Okey, ketekalan data ada masalah? Ada apa yang perlu saya terangkan?
So far tak ada. Okay, good. Ada apa-apa masalah tanya ya. Okay, nombor 8. Kita ada jenis model yang awak pun dah belajar model. Okay. Nampak muka-muka orang tu, orang yang perkenalkan. Kita ada Charles Bachman, kita ada Dr. E.F. Coate. Kita ada masalah 89? Yang lain? Ain, ada masalah? Akila, Auni, Fatin, Hidayah. Okay? Siapa lagi ni? Iwanina, Min, Halina, Azlina. Ada masalah? Ini buka laptop pergi lepas tu pergi mengadap Pandai Lela ke apa ni? Senyap sunyi ni. Ada masalah? Muka surat 89? La ilaha illallah. Tak ada cikgu. Tak ada. Yang lain pergi mana ni? Tapi kan cikgu, Ya. yang hierarki tu kan, dia memang Okey. typo. Apa yang typo dia? Kau patutnya kat dalam buku teks kan ejaan dia lain kan. Tu memang typo. Hierarki tu. Dia typo. Dia kalau kalau dalam sains komputer ni, kalau typo tapi tak ubah maksud dia, maksud mesti sama, diterima. Tak ada masalah. Sebab ni bukan BM kan. Tapi kalau kita typo tapi membawa maksud lain, itu kesalah. Contohnya pernah saya sekolah kita tak melaju. Pernah ada satu. Contoh apa? Saya lupa. Tapi itu dah membawa maksud lain, kita tak terima. Sebab kadang-kadang kita ingat keyword belakang dia je kan. Kita apa tulis tapi dia bila dia tulis tu dia membawa maksud yang lain, kita tak terima. Tapi dia typo masih lagi membawa maksud yang sama, kita terima. Okay. Oh, macam tu. Lupalah. Saya lupa, memang kelakar lah. Kelakar dan sedikit lucah. Memang semak, kertas memang ketawa je. Okay. So kita pergi ke muka surat 10 pun boleh buat ni, muka surat 10 ni buat sendiri. Muka surat 11 pun buat sendiri. Kita masuk muka surat 12. Sekejap. Alamak, bateri pula. Aduh. Cash. Sekejap sebentar nak tunggu. Pukul 10.30 kita akan buat latihan dalam buku purple. Semua dah ada buku purple dekat tepi masing-masing? Dah. Okey, dah. Okey, kita akan buat 1.13. Okey. 1.3 iaitu mengenal pasti entiti. Okay, attribute macam tadi. Okey. Lepas tu, typo 1.3 menghasilkan rajah hubungan entiti. Kita hasilkan ERD. Okey, bahagian 2 akan mencantumkan 2 bahagian sekali. Okey. Pangkalan data mengandungi satu atau lebih jadual. Bila ada satu jadual, satu entiti, tak akan jadi pangkalan data. Okey, lepas tu jadual mengandungi satu atau lebih rekod. Kalau ada satu rekod je, dia tak akan jadi jadual. Rekod mengandungi satu atau lebih atribut medan. Okey, dengan kata lain, gabungan atribut membentuk rekod, gabungan rekod membentuk jadual dan gabungan jadual akan membentuk pangkalan data. Tengok daripada atribut bentuk rekod, rekod bentuk jadual, jadual akan bentuk Ya. Oh, sakit perut. Okey. Membentuk apa? Gabungan jadual akan membentuk Pangkalan data. Yes, pangkalan data. Okey, lepas tu tengok gambar rajah kat bawah. Okey, kita ada nama jadual ataupun entiti. Kita ada nama medan ataupun atribut. Okay. Yang satu set lengkap. Okey, dalam tu ada table, ada atribut, ada record, kita panggil jadual. Okey, lepas tu kita panggil record, dia wakili dalam baris tu kita panggil record. Yang mewakili lajur dalam jadual kita panggil medan ataupun atribut. Okey, perbezaan. Ini saya kata ni, perbezaan penggunaan istilah. Kalau dalam ERD, kita panggil entiti. Tapi kalau dalam pangkalan data sebenar, kita panggil jadual. Okey, nanti untuk form 4 awak akan panggil entiti je. Entiti, atribut, hubungan. Tapi dalam masa form 5 nanti, awak buat satu sistem yang lengkap yang ada pangkalan data sebenar, awak akan panggil dia jadual, awak akan panggil dia medan, awak akan panggil dia kunci asing.
Tapi dia benda yang sama. Kalau dalam soalan nyatakan entiti, okey awak sebut entiti tu jadual. Okey. Biasanya budak form 5 dia akan confuse sebab form 5 kan dia dah biasa guna jadual, guna medan, guna kunci asing. Lepas tu bila sampai soalan kan form 4, form 5. Dia masuk ke nyatakan entiti. Entiti tu apa? Padahal dia lupa. Entiti dan jadual adalah benda yang sama. Attribute dan medan adalah benda yang sama. Tapi cara panggil ikut situasi. Kalau situasi itu dalam ERD, kita panggil entity, kita panggil attribute, kita panggil hubungan. Kalau dalam pangkalan data yang sebenar, contohnya dalam XAMPP awak, sekejap saya tunjuk, saya show satu projek kawan. Kita tengok, ini adalah satu perisian untuk awak punya database. Ni tekan ni lah. Okey, kita nak pergi ke pangkalan data dia. Sekejap Amna. Okey. Ini pangkalan data. Localhost pangkalan data. Okey, dalam ni ada database. Ni pangkalan data database. Kat sini nama pangkalan data. Okey, contohnya yang projek form 5 tahun ni. Okey, dia buat quiz online. Ini adalah pangkalan data dia ada smart quiz. Dalam pangkalan data ada banyak jadual. Okey, banyak jadual. Dalam jadual ada nama medan. Okey, dalam nama medan ada data. Ini adalah contoh pangkalan data yang sebenar. Okey. Jelas? Jelas kalau cara nak panggil, kalau saya bagi soalan pun boleh jawab? Okay, entity tu apa, attribute tu apa, hubungan tu apa? Okay, stop sharing. Okay. Kenapa Amna? Okey. Kita tengok muka surat 13. Okey, raja perhubungan entity relationship diagram ataupun ERD ialah teknik grafik untuk memodelkan data. Okey, sebelum kita nak buat sistem yang sebenar, sebelum kita nak wujudkan pangkalan data yang sebenar, kita kena buat ERD dulu, iaitu teknik grafik. Macam mana bila awak dah ada teknik, bila dah ada gambaran, bila dah ada ERD ni, baru awak boleh buat sistem yang betul. Kalau tak ada yang ni, macam apa panduan awak? Awak nak pakai taib je apa hubungan. Sekejap lagi dah siap sistem, tak jadi, pergi edit database. Itu bukan amalan yang baik dan takkan betul pun. Okey, terdapat dua cara untuk menggambarkan perhubungan entiti, iaitu notasi. Okey, tulis yang A. Buku dekat awak kan? Kita ada A, kita ada notasi Chen. Tu Chen, muka dia tu. Okey, yang kedua kita ada notasi Crowfoot, kaki ya, kaki. Crowfoot. Okey, dapat? Dapat. Ni ada ke ni? Ke Intan seorang je ada? Yang lain mana? Idayu ada, Fatin, Safia? Ada. Okey, ingatkan pergi terjun sekali dengan Pandai Lela tadi. Okey, dapat tulis. Okey So, okey, notasi Chen, gambar rajah dia macam ni. Gambar rajah ni. Biasanya kita akan guna notasi Chen lah. Crowfoot ni jarang-jarang guna. Tapi kena tahu sebab kalau kadang dalam soalan, kalau dia tahun tu dia buat gila-gila sikit, dia akan keluar ni. Tahun bila tak keluar soalan macam ni. Pun kena ambil tahu. Kenapa dia kata Crowfoot kaki kan? Macam kaki, tengok tu. Macam kaki, itu kaki. Itu simbol many to many ya. Many, tu dia ada ni, many to many. Kalau dia satu ke satu, dia satu. Bila dia one to many, one many. Biasa kalau pakai notasi Chen, kita letak ni je. Kata sini ada hubungan kan.
Okey, contohnya kalau ada hubungan pula sini di sini Okey, kita ni 1 to M. M to N. 1 to 1. Macam tu je kita buat kalau dalam notasi Chen. Kalau notasi Crawford ni dia simbol. Kalau 1 to 1. 1 to many. Many to many. Biasanya kita akan buat notasi Chen. Nanti dalam projek pun notasi Chen. Crawford ni tak pernah buat tapi kena tahu. Tiba-tiba kod keluar soalan. Apakah jenis hubungan pada gambar rajah di atas? Okey, buat betul. Okey, simbol dia many to many. Okey, so jelas antara perbezaan notasi Chen dengan notasi Crawford? Jelas. Okey, good. Muka surat sekarang berapa? Okey, ada 10 minit lagi. Kita habis pukul 10.30 ke? Kan 10.30 kan? 10.30. 1 jam je. Yang 1 jam setengah tu bila lah? Kelas kita memang 1 jam je. Tengok lupa dah. Cicak. Ya ni. Je. Cicak. Penat. Penyet. Betul lah hari Selasa yang 3 masa. Okey. Tengok yang muka surat 14. Okey, terdapat 4 komponen utama ERD iaitu simbol-simbol untuk menggambarkan entiti, atribut, hubungan dan kekardinalan. Tetapi sebenarnya terdapat lagi pecahan-pecahan. Okey, entiti tu ada banyak lagi pecahan. Lepas tu atribut pun ada banyak lagi pecahan. Okey. Contohnya contoh strong entity yang kuat. Kita ada entity yang lemah. Kita ada multi value attribute, kita ada derived attribute, kita ada associative entity. Semua kita akan banyak lagi. Banyak sangat entitinya. Okey, cuba tengok gambar rajah di bawah. Okey, cuba lukis entity. Entity bentuk macam mana? Simbol dia. Entity macam mana? Okey, saya bagi contoh satu, lepas tu nanti yang bawah tu awak buatlah. Okey, entity, okey, contohnya simbol dia macam ni. Okey. Tulis kat dalam tu nama entity lah, nama NNA, MMA, nama entity. Okey. Contoh dia, okey, buat macam saya ingat pula. Tulis apa nama entity dia? Pelajar contoh. Okay. Cuba tengok associative entity. Ini dia nama, nanti awak akan jumpa dalam projek awak, kita namakan dia jadual komposit ataupun kunci komposit. Bentuk dia macam ni. Ada diamond, dalam diamond tu ada entity. Maksudnya diamond tu boleh jadi entity. Okey, bentuknya hubungan. Okey, kita ada hubungan. Okey, dalam tu bila hubungan dia mesti kata kerja merawat. Okey. Attribute. Okey, cuba attribute bentuk macam mana attribute? Attribute bentuk macam mana? Yang Maiden tu kan? Attribute bentuk macam mana? Bujur ataupun oval. Okey. Kita tulis sini nama attribute. Okey, contoh dia apa? Untuk pelajar, entiti pelajar. Contoh dia, nama attribute dia apa? Cepat. Pelajar ID tu ke cikgu? Yang notasi Chen tu? ID pelajar ataupun pelajar ID. Okey, attribute kunci primer. Okey. Okey, bila attribute tu sifat dia kunci atau sifat dia unik, kunci, okey, kita akan garis dia. Okay, bentuk bila attribute, okey, bentuk attribute macam ni. Okey, nama attribute. Okey, bila dia kata itu katalah attribute tu ada attribute kunci, kita gariskan dia. Garis. Okey, lepas tu macam tadi ID pelajar. Okay. Disebabkan dia adalah atribut kunci,
kita kena garis. Wajib garis. Kalau tak garis, kalau atribut kunci awak tak garis, kosong markah. Tolak markah. Okey, kalau hubungan bentuk macam mana? Idayu, kalau hubungan bentuk macam mana? Idayu, ada ke tak ada ni? Ada cikgu. Bentuk hubungan macam mana? Bentuk hubungan. Yang diamond tu ke? Ya, bentuk diamond. Okey. Letak sini hubungan. Okey, so contoh dia apa? Contoh dia apa? Daftar ataupun mendaftar. Okey, kekadar apa kita ada 3. 1 ke 1, 1 ke banyak, banyak ke banyak. 1 to 1, 1 to many, many to many. Okey, kita pergi ke entity. Kita pergi ke entity. Entity ialah objek yang boleh didapati pada dunia sebenar. Macam kita dah buat tadi, entity dalam persekitaran PSS. Okey, ada entity dia, ada PSS, ada peralatan, ada buku, penerbit, pembekal. Okey, entity mempunyai data deskriptif yang boleh dikutip dan disimpan. Satu objek tidak boleh dijadikan entity sekiranya tidak ada data deskriptif. Contohnya kalau dia tak boleh jadi entity kalau kita tak ada attribute untuk dia, tak ada huraian untuk dia, dia tak boleh jadi entity. Dan tidak dapat dikaitkan atau tiada keperluan untuk menyimpan data berkenaan objek tersebut. Entity diwakili oleh jadual dalam pangkalan data. Itu yang katakan entity. Kalau dalam ERD disebut entity, kalau dalam pangkalan data kita sebut jadual. Benda yang sama. ERD, simbol entity ialah segi 4 tepat. Okey, contoh pelajar. Latihan A. Cuba buat latihan A. Okey, nombor 1. Dia bagi contoh kat atas kan orang. Okey, di sekolah orang apa? Entiti orang guru. Murid pun boleh diterima. Hospital. Entiti orang dia apa? Pesakit. Doktor pun boleh diterima. Okey kan. Kedai. Okey, entiti orang. Okey. Penuhkan soalan 1 bawah tu. Penuhkan jadual A di bawah selain entiti yang telah dinyatakan di atas. Okey, nombor 1. Jenis entiti dia orang. Okey. Kalau kat sekolah, selain guru apa? Pelajar. Murid. Pelajar ataupun murid. Okey, tulis terus. Pelajar ataupun murid. Kalau di hospital, entiti orang dia apa? Doktor. Doktor. Doktor lah atas pesakit kan. Kalau kedai, kalau di atas tadi dia bagi pelanggan, kat bawah dia apa? Orang dia apa? Penjual. Penjual ataupun pekerja. Okey, tempat. Okey, kalau tempat kat sekolah tadi dia nyatakan kat atas kelas, kat bawah apa? Apa lagi yang ada kat sekolah? Tempat Bilik apa? guru. Bilik guru. Lagi apa? Makmal. Awak tak rindu kantin ya? Okey, Lama tak singgah cikgu. Kan lama. Yelah korang kan nak 2 tahun dah tak pergi kantin kan, sian. Wakil Intan yang pergi kantin ambil makanan. Okey, tempat makmal. Contoh makmal, bilik guru. Okey, hospital, tempat selain ward apa? Bilik mayat. Bilik mayat. Okey, bilik mayat ataupun bilik doktor. Okey. Nombor 3, tempat untuk kedai. Kalau kat atas store. Apa lagi kat kedai ada apa? Tempat menyimpan barang tu kita panggil apa? Rak. Okey, kita ada rak dekat kedai. Okey, untuk objek, entiti objek di sekolah. Apa? Contohnya kat sekolah kita ada subjek. Lagi ada apa lagi? Kalau dalam kelas awak lah kita ada jadual subjek. Lagi kita ada apa? Kita ada jadual kalau dalam kelas dan sekolah. Yang objek untuk hospital apa? Kalau kat atas record, okey, file record, okey. Kalau
Objek untuk hospital yang lain? Apa lagi ada kat hospital? Ubat. Ubat. Nah, okey. And then yang last kali objek untuk kedai. Lepas tu invoice selalunya kita bagi invoice. Apa? Kita bagi, kalau dia beli barang dia akan dapat invoice. Biasanya kalau kita beli barang kita dapat apa? Receipt. Receipt. Okey. So dah Ejaan Inggeris ke cikgu? Receipt Apa? ke? Apa dia? Ejaan Inggeris ke receipt pun? Tak kisah. Janji maksud yang sama. Okey. Dapat tulis semua. Min Halina dapat tulis? Min? Min Halina ada ni. Dapat tak tulis? Nurin Sofia dapat tulis? Dapat. Okey. Putri Nur Saleha? Dapat. Okey, good. Okey, rajah perhubungan entiti ialah teknik grafik untuk memodelkan data. So kita akan berhenti setakat ni. Nanti minggu depan hari Selasa kita akan masuk attribute set hubungan. Kita akan buat dalam buku purple. Hari Khamis kita akan bincang tajuk projek. Saya akan bagi taklimat sikit lah. Dan saya harap ramai yang masuk lah. Saya nak bagi taklimat apa yang kena buat. Okey, kehadiran saya akan bagi dalam WhatsApp kelas. Okey, sebelum kita habiskan kelas, refleksi sikit. Apa yang kita belajar hari ni? Apa yang awak belajar hari ni? NTP. Okey, entity lagi, Atribut. attribute lagi, Hubungan. set hubungan. Okey, daripada set hubungan akan wujudnya apa? Kekardinalan. Kekardinalan. Okey, kekardinalan ada berapa? 2. 3. Tiga apa? 1 ke 1. 1 ke 1, 1 ke banyak. 1 ke banyak. Banyak ke banyak. Banyak ke banyak. Jadi ingat benda tu. Okey. So kelas kita akan hentikan kelas hari ni. Nanti kita akan sambung yang lain. Okey, sebelum saya habiskan kelas, ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Okey, tak ada. Okey kelas, terima kasih kehadiran. Saya akan bagi dalam link WhatsApp. Okey kelas, terima kasih.